Kemudian hukum qada salat. Wah, yang ni saya kena teruk. Saya kena teruk ni dua benda. Pertama, peha lelaki. Bab peha lelaki. Yang kedua, isu qada salat. Tapi tak apalah. Saya okey je. Selagi mana makan sedap, badan sihat, okey, nak kutuk-kutuklah. Tapi kita berbincang secara akademik. Jangan takut dengan ilmu. Dengar betul-betul. Hukum qada salat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sesiapa yang meninggalkan salat kerana tertidur ataupun kerana lupa, maka wajib qada bagi dia. Ni tak ada khilaf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya 'anis salah, man nama 'anis salah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sehingga waktu terlepas, tak sedar, tak ada orang kejut dia, kunci jam pukul 5 pagi, rupanya 5 petang, baru jam dia tak sedar, dia kunci 5 petang, tak sedar, bangun-bangun tengok matahari dah terbit, ataupun lupa. Ada ke orang lupa solat? Saya mula-mula belajar bab lupa solat, saya kata ada ke orang lupa? Macam mustahil. Rupanya ada, saya kena sendiri. Lupa sungguh. Kan? Kerana insan kan? Macam tu lah. Jadi waktu dia ingat tu, dia kena solat. Wajib. Cuma ulama' berbeza pendapat. Kalau orang tidur dengan orang yang lupa ni, masa dia nak solat lepas waktu tu, nak niat qada ke nak niat solat tu solat tunai? Ada yang kata niat solat tunai lah. Sebab Nabi kata, itulah waktu dia. Ada yang kata niat qada. Tak, ini masalah khilaf lah. Nabi kata solat, hang solat je lah. Niat qada ke, niat tunai ke, tak penting. Yang penting hang solat. Jangan duk bincang, kita nak niat apa? Lepas tu tak qada pun. Bincang aja banyak. Tak jadi lah. Tak jadi. Baik. Manakala orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, majoriti ulama' kata wajib qada. Berapa banyak dia tinggal, wajib qada. Dalil mereka ialah dalil yang sama. Bila Nabi kata, orang yang tidur dan orang yang lupa pun kena qada, orang yang tinggal sengaja lagilah kena qada. Mereka menggunakan cara faham mafhum muwafaqah ataupun qiyasul aula. Macam bila Tuhan kata wala taqul lahuma uff, jangan kata kepada mak bapak tu perkataan uff. Maksud kalau perkataan uff pun tak boleh, gusti lagi tak boleh. Dia tak boleh faham macam, oh, Tuhan kata pun tak boleh kata mak ayah, tapi kalau wrestling boleh. Jadi saya smackdown lah mak saya. No. Mafhum muwafaqah ataupun qiyasul aula. Kalau ni tak boleh, yang lebih teruk lagi tak boleh. Kalau tidur dan lupa yang tak berdosa pun kena qada, apatah lagi yang sengaja, lagilah kena qada pada muka dia. Nampak? Okey, ni pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ni pendapat minoriti lah. Ibn Rajab, Ibn Taymiyah, Ibn Hazmin, Hasan al-Basri, Al-Humaidi, mereka kata tidak perlu qada. Bagi orang yang tinggalkan salat dengan sengaja tinggal. Pasal apa tak salat? Rasa macam malas salat hari ni. Tengoklah esok macam mana. Sampai habis waktu. Tak wajib qada. Pasal apa tak wajib qada? Tengok. Mereka kata, dalil yang mengatakan wajib qada ni hanya untuk orang yang tidur dan lupa. Yang mana orang tidur dan lupa berdosa tak? Tak berdosa. Menyamakan orang yang berdosa dengan orang yang tak berdosa dalam satu hukum tak boleh. Kata Ibn Rajab, tidak ada satu nukilan pun daripada sahabat mahupun tabi'in tentang qada salat jika ditinggalkan dengan sengaja, kecuali hanya daripada Nakhai, tabi'in. Selain daripada itu tak ada. Jadi kalau orang tinggal salat dengan sengaja,
Kalau ikut pendapat yang kedua ni tak perlu qada. Sebab apa tak perlu qada? Tak ada dalil. Qada ni benda yang perlu datang dengan dalil. Kenapa orang yang haid kena qada puasa, tak qada salat? Orang lelaki kata jangan tengok kami lah ustaz. Kami tak terlibat. Kena tengok yang perempuan lah. Pasal apa orang perempuan kalau haid mereka kena qada puasa tapi tak perlu qada salat? Pasal apa? Jawapan mudah. Kerana ada dalil suruh qada puasa. Maka sebab tu kena qada puasa. Tak ada dalil yang wajibkan qada salat. Sebab tu tak perlu qada salat. Tapi ustaz kalau sengaja pun kalau tak sengaja pun kena. Takkan yang sengaja tak kena? Dengar ni. Kata pendapat ni, qada ni, boleh qada ni maksudnya rahmat daripada Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini telah ditentukan, telah diwajibkan ke atas orang beriman menurut waktu yang khusus. Waktu subuh bila? Terbit fajar sampai terbit matahari. Tu waktu subuh. Betul? Waktu subuh ni kalau kita salat dalam waktu, kita dapat pahala. Pahalanya besar. Sehingga Allah Ta'ala kata, ma taqarraba ilayya 'abdun ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai. Dalam hadis Bukhari, tidak ada seorang hamba pun yang menghampirkan diri pada aku yang aku lebih suka melainkan dia buat benda yang aku wajibkan kat atas dia. So benda yang Tuhan paling suka dalam ibadat ni benda fardu dulu. Pahala banyak. Jadi nak dapatkan pahala banyak, kena buat pada waktu yang khusus untuk dia. Orang yang tidur dan lupa, Tuhan bagi rahmat sebab mereka tak sengaja. Jadi boleh kampui balik. Betul? Bahasa orang Penang. Maksudnya boleh tebus balik lah. Pahala tu kerana dia tak sengaja. Tapi orang yang sengaja tinggal, dia tengok fajar dah terbit, dia tak solat, dia buat relax, kan? Orang lain semua solat, dia buat relax. Pasal apa tak solat? Macam malas sehingga terbit matahari. Lepas tu dia kata, ruginya aku tak solat. Lepas tu aku nak pergi qada. Banyak cantik. Hang sengaja tadi untuk tinggal. Saya bagi contoh. Okay. Kerajaan buka beasiswa. Siapa yang layak memohon, hendaklah memohon bermula daripada 1 Oktober sehingga 30 Oktober. Oktober berapa hari? 31 Oktober. Ada satu orang datang 1 November dia datang. Dia kata, dia datang pejabat, dia hantar borang. Dia kata, encik, saya datang ni nak hantar borang beasiswa. Minta maaf, semalam dah tutup tarikh permohonan. Semalam lah saya nak hantar tuan. Dia kata, minta maaf lah encik, saya baru tahu cerita nak dapat beasiswa ni. Saya baru tahu, kampung saya jauh, internet rosak. Jadi maknanya lain tak ada ya tuan. Jadi saya tak tahu melainkan hari ni. Tu pun saya kelang kabut lah nak pergi jumpa dengan, nak pergi cop JKK bagai. Baru saya datang ni. Ada ruang tak untuk budi bicara? Tapi kalau satu orang datang bawa borang 1 hari bulan November, kita tanya pasal apa lambat? Semalam tarikh tutup. Saya saja je. Saya sebenarnya borang ni 1 hari bulan Oktober saya dah siapkan. Tapi saya saja nak tengok tuan. 1 hari bulan November saya datang. Agak-agak boleh terima tak? Jadi analoginya macam itulah. Tuhan ni tak boleh samakan dengan makhluk. Tapi nak kata sifat orang yang tinggal dengan sengaja dengan sifat orang yang tinggal tanpa sengaja, macam dua orang yang isi borang ni. Yang mana satu mangkak? Tak tahulah saya punya makhraj mangkak tu betul ke tak kan? Sebab orang Perak panggil mangkor. Mana satu mangkor? Yang sengaja tadilah mangkor. Tolaklah. Maka sebab itu mereka kata qada salat ni tak ada. Habis tu kalau tak qada salat, macam mana ustaz nak buat? Taubatlah. Dan perbanyakkan salat sunat. Saya secara peribadi saya setuju dengan pendapat yang kedua ni.
Dan pendapat kedua ni dari satu sudut nampak macam orang yang nak kembali pada agama ni nampak ada ruang untuk dia balik. Bayang 25 tahun tak solat. 25 tahun tak pernah solat, lepas tu nak taubat. Lepas tu kita kata, pak cik kena qada balik solat. Saya kirakan ya. 17 rakaat. So dia pun tengok 17 rakaat kali dengan 25 tahun kali dengan 365 hari. So dia tengok, bedik-bedik mata dia kan. Macam mana saya nak qada ni ustaz? Tak apalah ustaz, saya ni memang ahli neraka. Tak jadi ya. Memang sebenarnya pendapat kedua ni nampak lebih keras sebab dia kata tak ada ruang untuk kembali dah. Tapi pendapat kedua ni bagi orang awam yang nak kembali pada agama nampak macam ada ruang lah. Tapi kalau dia nak ambil pendapat pertama tu lebih bagus. Lebih bagus. Kita tak pernah ingkar orang nak qada salat. Dia kata saya ambil pendapat yang pertama. Tak apa, tak ada masalah. Kerana ini lebih ahwab. Lebih berhati-hati. Moga Tuhan terima. Moga Tuhan terima. Bukan semestinya Tuhan terima. Tapi tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, wajib taubat. Ni duk bincang, qada tak qada? Taubat tak? Itu tak boleh. Jadi kalau kita nampak orang yang qada salat, lepas salat fardu itu dia solat. Solat apa ni? Solat qada dulu saya banyak tinggal solat. Jangan ingkar, dia ambil pendapat majoriti. Jangan ingkari dia, jangan marah dia. So orang yang mengaji ni bila dia tahu banyak maklumat, dia akan berlapang dada bila tengok orang yang berbeza dengan dia. Tu saja. Dan orang yang qada salat bila tengok orang tak qada salat, jangan ingkari, mungkin dia ambil pendapat minoriti. Tanya dululah. Tanya dulu, kenapa tak qada salat? Tanya dulu. Jangan main hentam tak pakai helmet. Nabi nampak dua orang sahabat tak solat subuh dengan dia. Duduk dalam masjid tak solat subuh. Lepas solat Nabi panggil. Nabi kata alayya bihima, tolong panggil dua orang tu, mari ni, tolong panggil. Dua orang ni datang kat Nabi lah keadaan takut. Takut ni, Nabi panggil. Nabi tak terus hentam. Nabi tanya dulu, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang melarang kamu daripada, apa yang menghalang kamu daripada solat bersama dengan kami? Jadi dua orang ni bagi alasan. Qad sallaina fi rihalina, kami dah salat dah dekat kemah kami. Nabi kata, iza ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum. Kalau kamu datang masjid, orang tengah salat jemaah, salat sekali lagi dengan jemaah. Fa innaha lakuma nafilah, kerana salat berjemaah di masjid yang kamu dah datang, walaupun kamu dah salat sebelum ni, kat rumah dah salat dah, datang masjid orang salat lagi, salat dengan mereka, kerana itu dikira sebagai sunat. Tengok macam mana Nabi didik sahabat dah. Kita tanya dulu, ni pasal apa tak qada salat? Saya tengok tak qada. Tadi saya tinggal dengan sengaja, jadi saya taubatlah. Saya pegang pendapat minoriti. Kita pun kata okey, sebab ni semua ulama ahli sunnah belaka ni. Ini semua ulama ahli sunnah belaka ni. Saya tak bawa pendapat yang di luar daripada ahli sunnah, tak ada. Ini semua pendapat ahli sunnah. Okey? Baik.